Pakcik dah berapa lama duduk kat sini? Baru seminggu. Baru seminggu. Anak Asal mana dia? Asal? Indonesia. Saya ni sahabat saya, abang saya ni, Datuk Isyam. Kami ni daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia. Ya. Saya Yusof Hazmi, pakcik. Ya. Yalah, kita saudara ni sama ada saudara daripada mana-mana negara pun semua saudara kan. Apa dah kita Kan? satu agama. Kita nak Nusantara kan. Hmm. Dan kita tak pernah pandang orang mana-mana negara. Saya pun selalu ziarah Indonesia juga sebelum ni. Ya. Jadi kita semua satu rumpun lah. Ya, semua. Jadi kami ni minta maaf jugalah pada pakcik ya. Apa ni, minta maaf banyak-banyak. Jadi bukan apa kau pula minta maaf sama pak cik? Apa salah engkau? Ya. Yalah, kira ada orang daripada masyarakat kita. Terima kasih kepada tuan moderator kita. Ni biasanya ini macam program pula dah duduk macam ni kan. Tapi terima kasih kepada tuan moderator kita, Tuan Syed Anas kita, Mr. Karl Samsudin kita, kekanda saya Datuk Isyam, yang paling kita muliakan, yang kita kasihi, kita cintai, pakcik kita ni lah ya, saudara kita, dan juga rakan-rakan media. Sebenarnya kita ni di Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia ni, kita ni bukan cari pasal dengan orang. Kita ni sayang rakyat Malaysia lah. Kita sayang rakyat Malaysia dan kita mempunyai hubungan yang baik dengan persatuan-persatuan yang ada di negara kita, baik di kalangan masyarakat ke apa kan. Tapi kadang-kadang bila ada perkara-perkara yang orang sampaikan kepada kita, orang buat aduan, kita tak boleh pilih kasih lah. Kalau ada aduan kita terima, kita akan cuba berdiskusi lah. Orang kata kita cuba berunding untuk menyelesaikan masalah supaya perkara ini tidak terlihat yalah, dia ada banyak golongan Dia ada M40, B40, golongan miskin tegar dan sebagainya. Kita tak nak terlihat ada kasta ni di kalangan masyarakat kita, sebab kita di Semboyan pun bukanlah satu persatuan yang besar. Kita ni kecil je, tapi pasal kita ni kasih sayang kita antara semua masyarakat ni, jadi tak kira bangsa, semua kita bersama. Jadi bila saya dengar pakcik ni kena, sedih lah kan. Pasal saya pun ada ayah kan, kita pun ada ayah, jadi kita rasa sedih. Saya tak pasti kan, saya pun tidak mahu berandai-andai tentang Mr. Karl kita ni. Mungkin cara itu dia motivate orang dan sebagainya. Cuma video tu kita tengok hanya part yang marah dan seperti penghinaan lah, yang saya boleh lihat begitulah. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang kita terpanggil. Jadi semua semalam kita berbincang, dan sebenarnya kita pun bukannya ada kuasa pun untuk nak ambil tindakan kepada Mr. Karl ni pun. Tapi yalah, bila benda dah jadi viral, mungkin ini banggalah dengan Mr. Karl. Dia sudi datang hari ni kan, sudi datang. Dia pun berhubung dengan kita di sekretariat, kata nak berjumpa. Dia kata kalau tunggu besok ni takut jadi lebih parah lah, rakyat Malaysia ni akan marah. Jadi saya kata tak apalah, saya aturkan juga, saya cuba usahakan juga cari masa kita jumpa lah hari ni. Tapi saya kata kalau nak minta maaf dengan Semboyan, kita bukannya orang yang kena marah. Jadi berjumpa dengan pakcik ni sendiri, mungkin saya nak dengar juga macam mana kaedah untuk menyelesaikan masalah ni kan. Sebelum kita nak pergi pada pakcik ni, kita nak dengar dulu penjelasan, supaya kita ni orang Islam ni mesti memberi ruang. Walaupun saya sebenarnya, saya cerita betul lah, sebenarnya saya marah betul dengan awak ni. Kalau ikut kan, memang marah betul lah. Tapi disebabkan awak minta maaf tu, saya rasa, pasal saya sendiri pun selalu buat salah dan selalu minta maaf lah. Maksudnya kita ni, kalau kita buat salah, kita boleh akui kesilapan kita minta maaf. Jadi kita tak ada sebab nak marah orang. Kadang-kadang kita kena lihat dalam peribahasa lah. Telajak perahu ni boleh berundur. Kadang-kadang telajak kata ni, terkesan ni orang yang kena ni dia boleh ingat sampai mati tau. Jadi cuma saya harap penjelasan daripada sahabat kita ni, Mr. Karl ni, bagilah ketenangan kepada rakyat Malaysia ni, yang rata-rata ni bukan orang Melayu saja marah ni, semua orang marah. Lagi-lagi ni daripada negara jiran kita. Apa pun kita terima kasih lah sebab sudi berdepan. Kalau awak minta maaf dengan betul-betul keikhlasan, insya-Allah hadirkan benda tu. Saya rasa pasukan awak pun rasa bangga dengan ada seorang bos yang macam ni kan. Jadi insya-Allah kita bagi dia laluan. Deep down, saya minta maaf kepada semua orang yang lihat video itu. Saya minta maaf kepada semua yang lihat video itu, dan
tak ada niat pun saya sebenarnya untuk datang nak tolong orang dan nak maki ataupun hina orang. So jadi benda yang pelik lah, you datang nak tolong tapi kenapa you nak maki? So kalau sebenarnya because saya dah dalam bisnes ni dan kadang-kadang saya bagi motivasi dekat orang, bukan dalam nak maki apa, saya memang semangat. Dia tengah cakap kita nak bagi orang semangat, so semangat. Dan pada ketika itu 27 hari bulan pada pukul 11 pagi macam tu, memang saya bagi semangat untuk 20 orang kan, salah satu ni. Lepas tu saya tanya, siapa dekat sini rasa nak share story kan? Saya tak ada offer duit pun masa tu. So tiba-tiba uncle ni angkat tangan dan dia nak share story dia untuk bagi orang lain tahu. Disebabkan keberanian uncle telah baru saya cakap, tanya uncle baru saya bagi RM50 tu. Bukan saya siapa nak RM50 dah, bukan. So kita ada report tu dan kita ada saksi-saksi juga. Kan? Dan saya tak pernah sound pakcik ni pun, saya hanya bertanya dia. Kan? Saya tanya dia, pakcik boleh tak pakcik share dia kan? Dan cara saya cakap tu adalah cara saya cakap dekat semua orang. Saya tak ada menunda kat pakcik tu pun. Saya bertanya kepada pakcik tu dan mungkin cara saya agak kasar dalam bertanya, saya minta maaf. Sebab saya minta maaf mungkin pertama kali dalam hidup saya bercakap dengan orang yang agak berumur. Saya minta maaf dekat situ dan I learn a lot. Dan sahabat-sahabat pun family saya pun betul tegur, kalau nak bagi motivasi dekat orang berumur bukan itu cara dia. Dan saya minta maaf. Dan saya learn dan saya berjanji kepada rakyat Malaysia, saya tak akan repeat cara saya bagi motivasi dekat orang yang berumur pada saya macam deep down saya minta maaf. Ini pertama kali ke bagi motivate pada orang yang warga emas? Ya, pertama kali. Selalunya adalah sama-sama bayar dengan saya macam tu. Saya minta maaf. Bukan niat saya nak menghina, tetapi mungkin cara saya kasar because saya tak pernah ada pengalaman untuk bercakap dengan orang yang berumur pada saya. Sebab datang sini dia cakap, "Kau kena bagi dia orang semangat, bagi motivasi." So, saya tengok yang berumur-umur ada. So disebabkan saya punya pengalaman selalu bagi motivasi dekat orang muda ni, mungkin pengalaman saya tu terbawa dekat sini. Saya minta maaf Pak. Baik. Dan kalau saya rasa benda tu salah sangat, saya tak akan up benda tu dekat social media saya. Sebab saya rasa benda tu macam tak ada apa-apa pun sangat. Tetapi disebabkan ada beberapa orang petik benda tu dan dia spin the story dan dia jadi viral. Dan saya minta maaf kepada semua. Dan saya hadir hari ni bukan saya nak cari pasal ke apa, saya memang nak deep down saya minta maaf. Saya minta maaf kepada semua. Kalau salah saya minta maaf. Saya cuba yang terbaik dah, because pagi tadi pun saya explain dekat social media saya. Boleh baca dan petang ni saya cakap yang inilah, saya minta maaf. Saya minta maaf. Kepada pakcik ni secara individu, tu rakyat Malaysia tu dah selesai. Kepada uncle, tadi saya ada sempat berjumpa sekejap. Okey. Kan? Saya minta maaf kepada uncle dan bukan saya nak marah ke apa-apa uncle kan. Because saya nak tolong dia. Dan saya gembira dia berani. Sebab saya cakap orang yang berani insya-Allah boleh ubah hidup. Saya sangat gembira uncle ni bangun berani dalam banyak-banyak. Dia first bangun berani. Dan tak ada orang dah bangun lepas tu. Dan saya sangat gembira sebab tu saya upah. Bukan saya sebelum tu saya tak tunjuk video upah tu sebab saya tak nak tunjuk kat orang Malaysia saya upah orang. Tapi disebabkan nak kena explanation, saya nak tunjuk. Macam saya sekarang ni semangat, jadi merasa macam cakap nak termarah. Bukan saya nak termarah, ini semangat. Energy. Energy saya minta maaf. Lepas tu dengan keadaan yang mungkin Cik Yusof dengan keadaan jalan raya yang macam ni, so kita tak tahu sama ada dia orang dengar ke tak dengar apa yang kita cakap ni. Dengar kena kan. So saya minta maaf. Apa pun saya minta maaf. Saya akui salah saya. Baik saya. Sebenarnya ni sajalah saya mencelah sikit Mr. Carl. Kemungkinan tadi sebut tak biasa motivate orang yang warga emas kan. Betul. Tapi saja saya nak share lah baginda Rasulullah SAW ni, dia didik kita ni adalah ketika dia ada satu kisah di mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunggang kuda, sedang menunggang kuda. Sayyidina Umar ni badannya besar, tinggi. Dia duduk di atas kuda, kakinya kedua-dua boleh cecah ke tanah. Kuda pada zaman Rasulullah ni, satu kuda yang sekarang ni 1.5 lebih besar. Jadi ketika Sayyidina Umar duduk di atas kuda, Rasulullah SAW tegur Sayyidina Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benci orang yang bermegah-megah, tapi Allah tidak benci pada orang yang bermegah-megah berhadapan dengan musuh." Jadi sebenarnya dalam motivate ni, kita sebenarnya nak lahirkan apa? Saja saya share, sebenarnya bila kita berhadapan dengan orang-orang yang sebegini, kita kena bagi dia orang semangat. Tapi semangat itu adalah semangat membangkitkan bahawa semangat untuk mereka berjuang. Bukannya kita downgrade dia. Kalau kita downgrade dia dalam motivate
you kena tahu you punya platform kat mana you nak bawa. Kalau you bawa platform untuk orang yang nak berbisnes, lain. Energi tu you boleh bawa lah. Tapi kalau orang yang kesempatan hidup, hilang punca pendapatan, orang yang dah tak ada apa-apa ni, tak semua orang mempunyai nasib yang sama. Saya nak kena bagi tahu benda ni supaya benda ni umum tahu. Jadi kenapa Allah jadikan beza-beza? Sebab tu Allah jadikan tinggi dan rendah. Sebab apa? Sebab Allah nak meletakkan perbezaan supaya manusia belajar bersyukur. Bila bercakap dengan orang yang susah ni, pertama kita kena duduk lebih bawah pada dia. Ini nak orang-orang yang perlu macam mana? Kita kena bagi motivate dari segi keagamaan. Kita kena bagi dia inspirasi balik. Kita kena bagi dia semangat. Pakcik kena teruskan hidup. Pakcik kena teruskan hidup. Pakcik Allah ada. Ini benda-benda macam ni. Jadi cuma saya bercakap ni, saya kongsi lah. Sebab saya rasa awak ada future yang bagus kepada orang-orang yang nak berniaga. Cuma dalam bab ni kita kena tengok. Kita kena tengok kita punya, bila kita nak bawa modul ni, modul apa kita nak bawa kepada masyarakat ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat saya dah faham lah apa yang Kal lalui. Saya ingat awak ni golongan elit dah ni, orang yang pandai-pandai sangat. Jadi jadi tak apa, tapi apa pun bagus. Jadi kalau kita lebih terapkan, contohnya kita kan orang Islam, dapat terapkan agama lagi hebat. Kita tak nampak silap kita. Tapi bila ada guru-guru cakap awak Yusuf Hazmi kena jaga ni, kena jaga ni, kena jaga akhlak, kena jaga mulut, kena jaga cakap. Jadi kita belajar dengan orang soleh. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita lepas ni mungkin boleh bekerjasama dalam bab-bab yang lain. Kan? Bab-bab yang ke depan insya-Allah. Cuma tak tahu apa Datuk Isham sikit. Semua orang melakukan kesalahan. Kita tidak ada nobody perfect. Termasuklah saya pun tak perfect. Tapi cuma yang perlu kita buat adalah memperbetulkan. What's happen. What's next? Next ni adalah satu pengajaran untuk kita semua. Termasuk pada Kal, termasuk juga pada saya. Saya pun tak perfect kan. Sama juga. Saya pun bukan orang baik. Untuk kita sama-sama lebih bersopan santun, lebih kita bersifat lebih merendah diri kepada orang yang lebih tua daripada kita, dan juga kepada orang yang lebih kurang bernasib baik daripada kita. Semoga dengan itu Allah memberi rahmat kepada kita semua. Kita mendapat keberkatan yang pelbagai, keberkatan dari segi umur, keluarga dan lain-lain lagi lah. Saya merayulah kepada kawan-kawan dan rakyat Malaysia seluruhnya, maafkanlah yang kejadian semalam. Maafkan anak anda dia. Anak anda Kal. Okey. Okey lah. Alhamdulillah. Dah itu sajalah.